Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Akhirnya timbul lagi cerita kerajaan nak tumbang. Cerita Anwar Ibrahim digesa letak jawatan. Saudara-saudara, mungkinkah ada langkah yang sedang diatur sebelum PARU 16 untuk menjatuhkan kerajaan hari ini? Sebelum ini, Premier Sarawak telah membuat pengakuan beri Anwar masa ataupun dalam kenyataan daripada Premier Sarawak sebelum ini, jika ada tanpa menamakan pihak yang berusaha mahu menggantikan PM, Premier Sarawak Abang Johari, Abang Haji Openg menasihatkan agar Anwar diberi peluang kekal sehingga habis penggal. Katanya, jika ada yang tidak berpuas hati, mereka harus menunggu PRU akan datang untuk menukar Anwar. Mengapa perlu menggantikan Anwar? Sedangkan tempohnya belum tamat lagi, ujar beliau. Ada lagi kecubaan nak menukar kerajaan. Siapakah sebenarnya yang mahu menukar Anwar itu? Seperti yang semua sedia maklum, Blok Pembangkang tidak pernah menggerakkan sebarang usaha ke arah itu. Kalau apapun, ia hanya cerita-cerita yang diperkatakan sekali lalu saja. Bukan sesuatu yang serius atau benar-benar ada gerakan sebagaimana Anwar selalu melakukannya sebelum ini. Buat masa ini mereka sedar usaha ke arah itu sukar menjadi kenyataan. Tumpuan Blok Pembangkang sebaliknya ialah mahu memenangi PRU 16 akan datang, di mana berdasarkan sentimen penolakan serta kebencian rakyat yang kini meluas terhadap Anwar, mereka yakin peluang itu amat terbuka. Tetapi apabila Premier Sarawak sendiri bercakap mengenainya, apakah ini bermakna usaha mahu menukar Anwar itu dilakukan oleh pihak dalam kerajaan sendiri? Adakah mereka mahu menukar Anwar kerana bimbang mereka akan turut tumbang bersama? Lebih berpotensinya Anwar dijatuhkan dalam PRU 16 akan datang, dan dengan itu mereka juga tidak lagi berada dalam kerajaan. Lalu sebelum itu berlaku, maka Anwar perlu diketepikan terlebih dahulu. Siapakah mereka? Apakah selepas himpunan Solidariti Najib, asakan mahu menukar Anwar itu akan bertambah agresif lagi? Apapun, apabila pihak dalam kerajaan sendiri mula bercakap mengenai pertukaran kerajaan dan menasihatkan agar Anwar diberi peluang kekal sehingga habis penggal, ini adalah isyarat tidak baik buat PM dan seolah-olah kedudukannya sudah goyang. Sebagaimana Anwar sebelum ini berkali-kali cuba menjatuhkan kerajaan, kini giliran beliau menerima perkara yang sama, nampaknya sudah pun bermula. Dalam hal ini, Anwar kena bersedia untuk kehilangan kuasa pada bila-bila masa, kerana apa juga usaha dan siapa jua yang berusaha mahu menjatuhkan kerajaan, ia bukanlah suatu dosa. Teruskan menurut Syabuddin Husin. Apa komen anda? Apa yang berlaku selepas Najib menang rayuan? Ada satu tulisan yang berkata Najib menang, Anwar kecundang. Wow. Nah, disinilah kita mahu tahu apa kaitan dengan kemenangan Najib dan kenapa Anwar Ibrahim sebagai PMX tiba-tiba kecundang. Saudara-saudara, tulisan daripada Syabuddin Husin bertarik 6 Januari, Mahkamah Rayuan membuat keputusan 21 yang memihak kepada Najib dalam rayuannya untuk mengesahkan kewujudan titah edendum. Dengan keputusan itu, kes semakan kehakiman untuk memaksa Najib diberi tahanan rumah sebagaimana dititahkan dalam titah edendum itu akan diteruskan di Mahkamah Tinggi. Walaupun dengan keputusan Mahkamah Rayuan ini, jalan masih panjang untuk Najib mendapat tahanan rumah. Tetapi ini adalah kemenangan yang amat bermakna buat Najib Razak. Ini berikutan kerajaan Mandadi, pimpinan Anwar yang kononnya bertunjangkan reformasi,
Sejak awal dilihat memang coba menyembunyikan titah edendum itu, sekaligus bermaksud menghalang Najib mendapat tahanan rumah sebagaimana dititahkan. Adakah sebenarnya kerajaan Madani, kerajaan perpaduan, betul-betul menyembunyikan berkaitan dengan kebenaran dan kewujudan titah edendum? Mungkin ini adalah satu pertanyaan dan persoalan, terutamanya daripada penyokong Najib. Dengan terbukti titah edendum sebenarnya wujud, selain ia merupakan suatu kemenangan buat Najib dalam masa sama, ia juga adalah kekalahan kepada Anwar. Turut kalah bersama Anwar hari ini, mereka yang takut untuk hadir bersolidariti, memberi sokongan kepada Najib di Istana Kehakiman. Kalau Anwar benar-benar ada harga diri, beliau seharusnya meletakkan jawatan dengan segera menurut tulisan ini. Dengan ini, gesaan daripada tulisan ini untuk Anwar letak jawatan. Keputusan 21 secara moralnya adalah kekalahan kepada kerajaan dan Anwar yang menyembunyikan titah edendum itu. Najib menang bersama para penyokongnya yang setia, diikuti melalui sokongan PAS dan pelbagai parti serta NGO yang lain. Sama ada Najib akan boleh menjalani tahanan rumah atau tidak melalui semakan kehakiman yang akan berlangsung di Mahkamah Tinggi, perkara itu bukan lagi perkara utama. Yang penting, nama Najib kini adalah suatu kebangkitan yang tidak boleh dipandang enteng oleh mereka yang sedang seronok memegang kuasa di Putrajaya. Hari-hari seterusnya pasti bukan lagi hari yang tenang buat Anwar. Malah tidur malam PM juga tidak mungkin selena dulu. Bila nama Najib semakin menjadi sebutan, mudah cakap hayat Anwar semakin ke penghujung. Himpunan rakyat memberi sokongan kepada Najib di mahkamah pastinya turut lebih meriah selepas ini. Adakah aura Najib dengan kemenangan Najib pada hari ini akan membuktikan Najib layak untuk menjadi PM seterusnya? Kerana hari ini pun disokong oleh PAS. Bagaimana pula kalau Najib bebas nanti, adakah PAS dan UMNO bersama Najib akan menumbangkan kerajaan hari ini? Jadi, apa-apapun boleh berlaku. Apa komen Anda? Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Apa komen kepimpinan kerajaan setelah Perhimpunan Solidariti Najib Razak yang diadakan pada 6 Januari? Kita dapat lihat membuahkan hasil. Mungkin antara efek Perhimpunan Solidariti tersebut membuahkan hasil dengan kemenangan Najib 2-1. Najib menang rayuan 2-1. Dibenar mula semakan kehakiman titah edendum. Manakala surat Istana Pahang sahkan kewujudan titah edendum, Najib diserah ke mahkamah. Nah, apa respon kepimpinan kerajaan perpaduan, terutamanya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Akhirnya, salah satu kepimpinan tertinggi di dalam kerajaan yaitu Saifuddin Nasution. Titah tahanan rumah tiada dalam surat kepada penjara. Ini pengakuan ataupun pendedahan Saifuddin yang pasti membuat penyokong Najib semakin tertanya-tanya. Jabatan penjara tidak menerima sebarang titah tambahan yang di Pertuan Agong berkaitan tahanan rumah kepada Najib Razak, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Saifuddin berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya beberapa jam selepas Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Najib untuk memulakan semakan kehakiman bagi memaksa Menteri Dalam Negeri dan kerajaan menguatkuasakan titah itu. Saifuddin berkata, surat bertarik 2 Februari 24 kepada Jabatan Penjara untuk melaksanakan keputusan Lembaga Pengampunan hanya menyebut berkaitan pengurangan hukuman dan denda. Tidak ada yang menyebut tentang tahanan rumah, katanya di Ibu Pejabat Kementerian Dalam Negeri petang ini. Adakah dengan ini, kenyataan daripada Saifuddin ini
Kalau nak cakap Saifuddin menipu, agak mustahil juga. Tapi bagaimana pula dengan isu kewujudan Tita Edendum? Tapi kepimpinan kerajaan melalui Saifuddin berkata, tidak ada yang menyebut tentang tahanan rumah. Adakah dengan ini berita buruk untuk Najib Razak? Adakah kemenangan Najib Razak menang rayuan 2-1 di mana beliau dibenarkan memulakan semakan kehakiman Tita Edendum sebenarnya hanya sia-sia? Nah, itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Jadi, tuan-tuan dan bapak yang saya hormati, bagaimana pula dengan respon kerajaan hari ini? Pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan PHBN. Adakah mereka juga akan memberikan pandangan tentang perkara ini? Saudara-saudara, apa komen Anda?